Assalamualaikum, salam sejahtera. Fokus minggu depan bersama saya Syaf Syukri, dan seperti kita tahu, pengundi di Amerika Syarikat akan menentukan sama ada Donald Trump atau pencabarnya dari Parti Demokrat, Kamala Harris, yang juga merupakan naib Presiden Amerika Syarikat ketika ini, memperoleh jumlah undi paling banyak dalam pemilihan yang akan diadakan pada 5 November ini bersama dengan hari Isnin. Namun kalau kita nak tahu proses pengundian di Amerika Syarikat ini mungkin agak dinamik kerana jumlah undi paling banyak atau undi popular tidak menentukan seseorang calon memenangi jawatan presiden. Sebaliknya, calon jawatan itu akan ditentukan oleh seberapa banyak undi elektoral yang akan dimenanginya, dan sebanyak 538 diperuntukkan untuk undi elektoral di negara itu, yang mana mewakili individu yang akan dipilih untuk menjadi anggota Electoral College atau lembaga pemilih. Dan kebiasaannya mereka diberi kepercayaan untuk mengundi calon Presiden Amerika Syarikat yang memenangi undi paling banyak di sesebuah negeri. Dan apabila pengundi membuang undi untuk pemilihan Presiden November ini, pada 5 November ini, mereka sebenarnya akan memilih satu pemilih elektoral dari negeri mereka. Dan itu sedikit sebanyak kalau kita nak bercakap mengenai proses pilihan raya Presiden Amerika Syarikat yang akan berlangsung pada 5 November ini. Dan selepas ini sebenarnya kita akan membawakan satu tumpuan penting sebab kita nak melihat bagaimana dasar kepimpinan baru ini terhadap hubungan luar Amerika Syarikat selepas pentadbiran baru mengambil alih White House. Tapi sebelum itu, kita bawakan tumpuan anda kepada satu laporan berikut di mana ahli komuniti Islam Amerika yang menghadiri solat Jumaat di Washington DC menyuarakan kebimbangan mereka terhadap kedua-dua calon presiden menjelang pilihan raya presiden pada 5 November ini, dan mereka kecewa dan tidak berpuas hati dengan pilihan yang ada kerana kedua-dua calon didakwa tidak mewakili suara mereka, dan sementara beberapa pengundi muda menyatakan kecenderungan mereka terhadap calon bebas. Seorang warga Islam Amerika, Omar Al-Mukhtar, yang akan mengundi buat pertama kali, menuduh pentadbiran semasa Presiden Joe Biden bertanggungjawab atas krisis di Asia Barat dan Gaza dan mengatakan bahawa dia tidak akan menyokong Parti Demokrat. Beberapa pengundi Arab dan beragama Islam yang marah dengan sokongan Amerika terhadap serangan Israel di Gaza menolak calon Demokrat, Kamala Harris, dan sebaliknya menyokong calon pihak ketiga, Jill Stein. Ini boleh menyebabkan Harris kehilangan kemenangan di negeri-negeri utama yang akan menentukan keputusan pilihan raya nanti. Tinjauan pendapat yang diterbitkan Ogos lalu yang dijalankan oleh Kumpulan Advokasi Majlis Hubungan Amerika Islam menunjukkan bahawa di Michigan, yang merupakan tempat tinggal komuniti besar Arab Amerika, 40% pengundi Muslim menyokong calon Parti Hijau, Stein. Calon Republikan Donald Trump mendapat 18%, manakala Harris berada di belakang dengan 12%. Trump telah berusaha menarik pengundi Muslim di Michigan dengan berjanji untuk menamatkan konflik dan membawa keamanan ke Asia Barat. Michigan mempunyai populasi Arab Amerika terbesar di seluruh Amerika Syarikat dan telah terbukti penting bagi kemenangan Parti Demokrat dalam pilihan raya presiden. Dan itu antara laporan yang kami bawakan di Astrawani dan juga di astrawani.com hari ini. Masih lagi kita melihat fokus kepada pilihan raya presiden, dan semestinya untuk petang ini penting juga untuk kita melihat dan memfokuskan kepada satu topik yang cukup besar skopnya, iaitu jangkaan dasar luar Washington di bawah pentadbiran baharu di mana menjelang pilihan raya presiden, bagaimana jangkaan hubungan Amerika Syarikat dan Malaysia khususnya, termasuk negara-negara ASEAN di bawah kepimpinan baru, sama ada Kamala atau Donald Trump yang akan menang nanti. Kita akan lihat bagaimana dasar yang akan diperkenalkan. Dan untuk itu, untuk bercakap dengan lebih lanjut, saya bersama dengan seorang penganalisis keselamatan dan juga hubungan antarabangsa dari Universiti Melaya. Kita bersama dengan saudara Collins Chong Yew Kiat yang merupakan penganalisis keselamatan dan hubungan antarabangsa Universiti Melaya. Selamat petang, Collins. Selamat petang, Syaf. Collins, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami untuk petang ini. Dan mungkin saya nak teruskan saja kepada soalan saya yang pertama. Bagaimana Collins melihat impak pilihan raya presiden ini kepada Malaysia dan ASEAN secara khususnya, kalau kita nak memfokuskan kepada hubungan dasar luar Washington, Collins? Ya, sememangnya kita dapat lihat persaingan cukup sengit di antara Kamala Harris dengan Donald Trump. Dan dari segi ideologi, dari segi perancangan hala tuju dasar luar Amerika Syarikat, kita lihat banyak perbezaan sama ada Kamala ataupun Donald Trump. Semestinya kita tahu bahawa dari segi hubungan dengan negara tertentu, terutama dengan China, dengan negara di Timur Tengah dan juga di Ukraine, isu-isu global sekarang ni. Cuma perbezaan dari segi ideologi ataupun intensity of the foreign policy direction ni, seperti mana kita tahu bahawa Donald Trump sebenarnya cukup terkenal dengan retorik America First, peace through strength, dan juga dengan ideologi baharu untuk mementingkan kepentingan
rakyat Amerika terdahulu berbanding dengan dasar Kamala Harris ataupun Biden ataupun Demokrat yang lebih tertumpu kepada sifat globalis untuk mementingkan konteks multilateral untuk menjaga hubungan baik dengan sekutu Amerika Syarikat di rantau ini di Indo-Pasifik, di Asia Tenggara, di Asia Timur. Dan kita dapat lihat bahawa zaman penggal pertama Trump, banyak polisi yang lebih mementingkan kepentingan Amerika Syarikat, dan juga dapat lihat banyak sektor perdagangan yang dengan pengenalan tarif, cukai dan sebagainya. Dan ini juga memberikan impak kepada bukan sahaja kepada Malaysia tapi juga kepada rantau Asia Tenggara yang banyak bergantung kepada sektor ekonomi digital dan juga sektor ekonomi berdasarkan ekspor. Dan sekiranya Trump menang pada kali ini untuk kali kedua, jangkaan bahawa terdapat peningkatan tarif cukai. Sebenarnya Trump telah ketengahkan banyak kali sebelum ni untuk perkenalkan semula tarif untuk melindungi kepentingan korporat dan juga kepentingan Amerika Syarikat dengan America First Agenda. Dan ini juga akan mempengaruhi percaturan dari segi supply chain, trade war, mungkin trade war baharu, dan juga impak kepada orientasi ekonomi serantau, juga impak kepada ekonomi Malaysia yang lebih berdasarkan pada ekspor, terutama yang melibatkan sektor elektronik, sektor tekstil, makanan dan sebagainya, agriculture. Dan ini akan lebih terjejas mungkin di bawah pentadbiran Trump yang kedua. Manakala Harris pula lebih mementingkan sekutu dengan sektor multilateral IPEF, dan IPEF diperkenalkan di bawah Biden ketika Trump telah memansuhkan TPP. Dan juga dapat lihat bahawa kemungkinan Harris akan terus melindungi kepentingan Amerika melalui kepentingan sekutunya, Jepun, Korea Selatan dan juga kepentingan ASEAN dalam usaha untuk membendung kemarahan China. Dan ini juga merupakan salah satu percaturan juga di bawah Trump yang akan menggandakan dasar tarif war ataupun trade war dengan China, dan dengan segala usaha decoupling dan sebagainya. Dan juga ni adakah kita bersedia untuk memanfaatkan segala percaturan baru di bawah Amerika Syarikat dengan China. Dan setakat ni kita dapat lihat bahawa ASEAN dan Malaysia juga mendapat pulangan ataupun ripple effect yang positif dari segi power rivalry ini, di mana kita mendapat segala banyak dari segi investment pelaburan sektor baharu di Malaysia, menandakan banyaknya di exodus of this investment di China akibat daripada power rivalry. Dan akan dilihat sama ada percaturan baharu di bawah sama ada Kamala atau Donald Trump, dan kita perlu membentuk satu strategi baharu untuk meningkatkan resilience untuk pulangan terbaik kepada Malaysia dan juga negara di ASEAN. Syaf. Okey Collins, saya pernah terbaca artikel di mana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita tahu sebelum ini dengan tegas mengatakan Malaysia mengamalkan dasar berkecuali, tidak berpihak kepada mana-mana sama ada Amerika Syarikat ataupun China. Dan artikel yang saya baca itu ada menyebut bahawa Malaysia is dancing between the two giants, with two giants, China and Amerika Syarikat, so that it has to be very careful so that Malaysia does not takkan terpijak salah satu kaki inilah sambil menari. Itu perumpamaan yang diberikan. Jadi bagaimana kesannya kalau kita lihat kepada sekiranya tiada strategi yang diatur oleh Washington untuk memperbaiki dan juga menangani hubungan dengan Beijing khususnya, apakah kesan kepada negara-negara yang orang kata tidak berpihak ke mana-mana ini, Collins? Di bawah pentadbiran Trump, kemungkinan kita negara di rantau ASEAN ini lebih terpanggil untuk memilih ataupun to choose a side sama ada di antara China ataupun Amerika Syarikat. Dan kita dapat tahu bahawa selama ini di bawah pentadbiran Biden, konsep competition, not direct rivalry with China, tapi dia term it as a competition with China dalam pelbagai sektor. Dan mereka tahu bahawa pendirian berkecuali ASEAN, pendirian berkecuali Malaysia, dan cuba untuk all this strategic hedging, strategic balancing, tidak memberikan pulangan yang sepenuhnya kepada Amerika Syarikat dalam usaha untuk membendung China. Dan China juga tahu bahawa pendirian ini juga memberikan pulangan kepada China dari segi menggunakan rantau ataupun konsep berkecuali di rantau ASEAN ini sebagai salah satu hedging factor against the US. Jadi di bawah pentadbiran Kamala, sekiranya dia menang, sememangnya gerakan sekutu untuk lebih memikat ASEAN menggunakan pelbagai strategi sekarang ini. Dan di bawah Biden kita dapat lihat Pakatan Quad, Pakatan AUKUS dan juga Pakatan Camp David di antara Jepun, Korea Selatan dan US, dan juga bilateral engagement dengan Manila dan pelbagai rakan sekutu lain cukup ketara.
Dan di bawah Trump, ramai yang argue bahawa mungkin beliau akan lebih mementingkan America First approach, melihat kembali segala perjanjian perdagangan yang telah merugikan Amerika Syarikat, dan juga melihat sektor pertahanan ni atau Pakatan Pertahanan di bawah lensa ekonomi ataupun perdagangan pulangan pada Amerika Syarikat secara keseluruhannya. Jadi kalau kita tengok hubungan Amerika Syarikat dan Jepun seumpamanya memang kokoh dari segi pertahanan, tapi juga Trump mahukan lebih banyak usaha dilakukan oleh Tokyo untuk memberikan pulangan yang lebih adil kepada mereka dari segi trade deficit dan sebagainya. Jadi untuk bagi kedua-dua pihak sebenarnya hubungan dengan China tetap menjadi faktor utama, dan rantau ini dan juga Malaysia mungkin akan lebih akan menjadi tumpuan untuk kita lebih to be more assertive in terms of defending our rights, terutama dalam konflik Laut Cina Selatan dan sebagainya, dan US ataupun Amerika telah menunjukkan bahawa ia bersedia untuk memberikan sokongan, untuk memberikan perlindungan dari segi mempertahankan hak di bawah undang-undang antarabangsa, di bawah International Maritime Law, dan memberikan naratif baharu untuk memberikan jaminan sokongan kekuatan pertahanan yang telah terjalin selama ini dengan Malaysia dan juga negara di Asia Tenggara. Dan juga pada masa yang sama juga China mungkin akan melihat itu sebagai satu lagi usaha Amerika Syarikat untuk memberikan ataupun mencetus satu naratif baru untuk to divide the regional spirit, menggunakan block mentality. Jadi dari segi pulangan kepada Malaysia, kita perlu terus untuk mempertahankan kepentingan ekonomi, tapi juga kita juga perlu sedar bahawa perlindungan dari segi pertahanan kuasa konvensional ataupun deterrence ataupun joint support against aggression ni perlu juga diteruskan, sebab sumber sokongan utama dari segi pertahanan masih datang daripada Amerika Syarikat, dan kita juga perlu berhati-hati dalam sudut ini untuk kita tidak mengenepikan kepentingan untuk mengadakan hubungan dari segi pertahanan ataupun sumber jaminan sokongan dalam bab ini untuk melindungi kepentingan bukan saja untuk negara tapi juga untuk kepentingan serantau untuk mempertahankan hak terutama untuk hak Malaysia di Laut Cina Selatan, sumber minyak dan gas dalam laluan perairan antarabangsa, mengetengahkan kepentingan the sanctity of international rules-based order ini, tapi juga untuk tidak mengenepikan kepentingan ekonomi untuk terus mengadakan di fallback options untuk negara. Kita juga telah mempelbagaikan our trade and economic options beyond US, beyond China, dan ini juga satu laluan dan satu fallback option yang cukup baik. Tapi kita juga perlu terus untuk tidak terlalu to jump on the bandwagon of sama ada untuk kita terus mempertahankan hubungan dengan satu pihak ataupun dengan lain. So it shouldn't be a zero sum game, tapi kita juga perlu berhati-hati untuk terus mengekalkan hubungan baik dengan semua pihak, terutama juga dengan sumber yang telah menjamin perlindungan pertahanan untuk Malaysia. Syah. Baik Collins, kita akan bertirak seketika Collins, tapi selepas ini kita akan membincangkan bagaimana melihat situasi ataupun senario semasa yang berlaku di rantau Asia Barat dan juga peranan dan juga bagaimana pilihan raya presiden ini akan mampu memberi impak yang besar kepada mungkin dasar terhadap melihat kepada perubahan yang mungkin boleh diatur atau boleh dirancang dalam menghentikan krisis kemanusiaan, krisis perang dan pelbagai krisis yang menghantui rantau Asia Barat pada ketika ini. Tapi itu semua akan kita sambung selepas ini. Kita berhenti seketika, bertemu semula selepas ini. Bertemu kembali dan kita masih dalam perbincangan yang sama. Kita memberi fokus kepada jangkaan dasar luar Washington di bawah pentadbiran baharu menjelang pilihan raya Presiden Amerika Syarikat. Di antara calon daripada Parti Republican Donald Trump dan juga calon dari Parti Demokrat Kamala Harris yang akan menyaksikan pilihan raya Presiden akan berlangsung pada 5 November ini. Dan sebentar tadi kita bersama dengan Collins, kita telah membincangkan mengenai bagaimana melihat impak pada dasar luar Amerika Syarikat terhadap Malaysia dan juga ASEAN, menyentuh mengenai peranan Amerika Syarikat dan juga bagaimana tidak akan berlakunya kuasa campur tangan melibatkan isu-isu strategik serantau khususnya di Laut Cina Selatan. Dan sekarang ini kita nak memberi fokus kepada isu yang masih lagi menjadi fokus utama dunia dan juga peringkat global pada ketika ini, ketegangan di rantau Asia Barat. Jadi Collins, bagaimana Collins menilai ya? Kita tahu situasi negara Amerika Syarikat ketika ini, Anthony Blinken ya, dari satu negara ke satu negara. Beliau merupakan antara individu penting yang merancang untuk mengadakan mesyuarat sebelum perjanjian gencatan senjata itu dapat dijalankan. Perjanjian gencatan
jambatan senjata yang sudah dirancang beberapa bulan lepas namun sehingga kini belum ada kata putus bagi menghentikan konflik di Gaza. Dan bagaimana Collins menilai dasar yang mungkin akan dipegang oleh calon atau presiden baru kelak melihat kepada situasi yang berlaku di rantau Asia Barat dan juga kawasan-kawasan yang bergolak di seluruh dunia pada ketika ini, Collins? Ya, kita dapat tahu bahawa Kamala sememangnya cukup berusaha untuk membezakan dirinya daripada pendirian Biden. Dia tahu bahawa ramai yang sekarang ni tidak suka dengan pendirian Biden, terutamanya membabitkan usaha Amerika Syarikat ataupun penlibatan Amerika Syarikat di konflik di Gaza dan juga di Lebanon sekarang. Dan Kamala juga cuba untuk membentuk satu pendirian baharu dan dilihat sebagai lebih mempunyai perasaan simpati terhadap perang di Gaza dengan pendirian Palestin. Dan juga kalau Trump, sebenarnya ramai yang melihat Trump sebagai lebih agresif dari segi pendirian dengan konflik di Gaza dan juga lebih bersimpati dengan pendirian Israel. Dan juga kita tahu bahawa Trump juga dikenali sebagai satu calon yang unpredictable dari segi foreign policy, dan beliau juga telah menzahirkan keinginan untuk menghentikan krisis di Ukraine, perang di Ukraine, dan juga perang di Middle East sama ada di Lebanon atau di Gaza sekarang ni, ataupun berhubung dengan pendirian dengan Iran di rantau tersebut. Jadi kemungkinan terdapat percaturan baharu di bawah pentadbiran Trump kedua, sebab untuk penggal kedua ni Trump tak ada the first term baggage. So dia ada sekarang ni lebih ada ruang yang lebih banyak untuk menyelesaikan segala konflik perang ni, sebab dia juga dikenali sebagai kandidat yang memang tidak suka pada konflik dan juga perang, unlike the other Republicans yang banyak dikenali sebagai war hawks, warmongers dan sebagainya. Jadi di zaman first term Trump ni tak ada konflik baru yang berlaku. Itulah apa yang beliau cuba ketengahkan, tapi we wait and see. Tapi untuk Kamala memangnya ramai juga yang telah mensasarkan harapan tinggi, tapi juga ramai yang sedar bahawa tidak akan berlaku satu kejutan dari segi approach ataupun pendirian Amerika Syarikat dengan apa yang berlaku sekarang ini di Timur Tengah, dari segi sokongan terhadap apa yang terhadap Israel ataupun pendirian ataupun usaha yang dilakukan sekarang ini di Gaza. Namun harapan memang tinggi untuk pihak Demokrat, terutamanya untuk Kamala cuba untuk menzahirkan satu foreign policy baharu untuk menyelesaikan konflik di Gaza ni dan juga menghentikan secepat mungkin tindakan Israel di Gaza. Dan beliau tahu, Kamala sedar bahawa ini juga merupakan satu suntikan baharu kepada beliau untuk mendapatkan sokongan pada 5 November nanti. Tapi ramai juga melihat Trump sebagai satu kandidat yang who is able to walk the talk, yang ada potensi untuk unpredictability itu untuk menyelesaikan segala konflik ini dengan secepat mungkin. So apa yang beliau telah cuba untuk melakukan di Ukraine diharapkan juga akan dicerminkan dalam konteks di Gaza ataupun di Lebanon sekarang ini juga, berhubung kait dengan mungkin pendirian baharu dengan Iran, juga dengan menggunakan kelebihan yang Trump ada ni untuk menghentikan konflik ini dengan hubungan direct terus dengan Netanyahu dalam menghentikan konflik di Gaza. Jadi it's too early to tell, tapi dari segi komprehensif, dari segi generalnya tidak ada banyak perubahan yang besar, melainkan sekarang ni memang mereka juga akan menanti siapakah yang akan menangi pilihan raya ini pada 5 November nanti untuk the wait and see approach ni. So walaupun banyak terdapat usaha diplomatik sekarang ni untuk cuba untuk menghentikan skala ketegangan di antara Iran dan Israel sekarang ni, tapi juga kedua-dua pihak masih menantikan siapakah yang akan menangi dan apakah percaturan baharu di pihak Iran, di pihak Israel untuk menantikan mungkin tindak balas berbeza daripada calon baharu nanti selepas 5 November ni, Syaf. Baik Collins, mungkin berbaki beberapa minit lagi, mungkin Collins boleh kongsikan juga ramalan untuk jangkaan dasar luar Amerika Syarikat dengan negara Rusia, khususnya bagi menghentikan konflik yang berlaku di antara Rusia dan Ukraine pada ketika ini, dan bagaimana pentadbiran baru ini akan mampu menguruskan hubungan dengan negara-negara yang tidak sehaluan ideologinya seperti Korea Utara dan juga Iran, Collins.
Ya, saya melihat Trump sebagai walaupun ramai yang mengatakan Trump ni sebagai tidak mendatangkan manfaat kepada Amerika dan juga keamanan global melalui karakter dia yang cukup berbeza ni, tapi kita dapat lihat bahawa semasa first term beliau ni memang lain dari segi pendekatannya, berunding terus dengan Kim Jong Un, berunding terus dengan Putin, dan juga of course Trump telah mengatakan bahawa tiada konflik besar-besaran berlaku di zaman pentadbiran Trump sebab dia terkenal dengan amaran dia, terkenal dengan pengiran berbezanya yang menyebabkan pemimpin lain ini cukup was-was dengan apakah tindakan seterusnya. Collins Chong Yew Kiat yang merupakan penganalisis keselamatan dan hubungan antarabangsa Universiti Malaya. Terima kasih kerana kesediaan anda bersama dengan kami untuk Fokus minggu depan, memberi fokus kepada menjelang pilihan raya Presiden Amerika Syarikat, bagaimana jangkaan hubungan Amerika Syarikat dengan Malaysia termasuk negara ASEAN di bawah pentadbiran baru, sama ada di bawah pentadbiran Donald Trump ataupun Kamala Harris, semuanya akan terjawab kelak. Dan terima kasih juga kerana sudi berkongsi pandangan dan juga pendapat mengenai jangkaan dasar luar Washington di bawah pentadbiran baru, menilai kepada semua prospek yang telah kita bincangkan sebentar tadi. Dan saya kira sekian Fokus minggu depan hari ini. Saya Syaf Syukri. Assalamualaikum, salam hormat. Kita jumpa lagi.